Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Bertemu kembali sidang penonton yang dirahmati Allah dalam membicarakan tentang artifak dan alatan-alatan falak peninggalan ulama Islam zaman silam. Setelah saya kemukakan secara umum tentang peralatan-peralatan falak yang telah berjasa kepada dunia Islam yang dipelihara di Galeri Anjung Warisan Kesenian Islam Bandaraya Iskandar Puteri, kali ini saya akan lebih mengkhususkan tentang bagaimana penggunaan secara umum alatan ini yang disebut dalam bahasa Arab Al-Astrolabe, dalam bahasa Inggeris disebut Astrolabe, maknanya makmal astronomi. Apa yang ada di langit cuba ditasyakul, dibentuk, tasawur, digambarkan di kurrah berbola, kurratus sama, berbola langit, yang mana di sini merupakan kita kata berbola tembaga. Berdasarkan pemerhatian yang saya tinjau di sini, kurratus sama, berbola langit tembaga ini berdasarkan penandaan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jabir Al-Battani yang lebih dikenali dengan nama Imam Al-Battani, wafat pada tahun 317 Hijrah. Kita bicarakan tokoh ulama Islam yang dah wafat 1100 tahun yang lalu. Maka pada berbola langit yang ditasyakul bentuk dan tasawur rupa, bentuk dan rupa. Bentuk dan rupa di sini maknanya dibuat penandaan bintang-bintang, kemudian bintang-bintang itu dirupakan dan dibentukkan dengan rupa bentuk binatang-binatang di laut maupun binatang-binatang di darat. Jadi ianya dikenali dengan nama buruj, gugusan bintang-bintang di langit. Ada 12 gugusan bintang-bintang itu dirupa dan dibentukkan dengan bentuk sesuatu. Seperti di sini, dirupa dan dibentukkan kerana dibuat penandaan bintang-bintang itu, kemudian dicantumkan, cantum, maka dapat bentuk. Kemudian dirupakan, bentuk dan rupa. Di sini bentuk dan rupanya bentuk ikan. Orang putih kata pieces. Dalam bahasa Arab disebut haut. Jadi ada gugusan bintang-bintang di langit yang dicantumkan bintang-bintang itu dibentuk dan dirupa seperti rupa bentuk ikan, pieces. Haut dalam bahasa Arab, ikan dalam bahasa Melayu. Maka ini adalah gugusan bintang-bintang yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Al-Buruj. 114 surah dalam Al-Quran, salah satu daripadanya surah Al-Buruj. Surah yang menyebut tentang hal ehwal dan dapatan perolehan buruj, bintang-bintang 12, dalam bahasa Inggeris disebut zodiak. Maka ada 12 gugusan bintang-bintang di sini. Ya. Dan saya tengah perhatikan lagi, bermula dengan Hamal, Hamlun, Hamlun,
dimulakan dengan hamlun. Dan nampak dekat sini. Hamal. Dalam bahasa Inggeris kita sebut Aries. Aries. Dirupa bentuk seperti kambing gurun. Dalam bahasa Inggeris disebut Aries. Dalam bahasa Arab disebut hamlun. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wasama'i zatil buruj. Ayat pertama surah Al-Buruj. Demi langit. Bukan sembarangan kata Allah. Demi langit yang mengandungi gugusan bintang-bintang 12. Bintang-bintang 12 itu diguna pakai sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam untuk manusia mengenal pasti tentang 4 musim. Saya tunjukkan di sini gambar kambing gurun. Dalam bahasa Inggeris disebut Aries. The first Aries. Dalam bahasa Arab disebut nuqtatul ula minal hamli. Titik kosong untuk gugusan bintang-bintang kambing gurun. Maka pada tanggal 21 Mac setiap tahun mengesahkan matahari berada di garisan khatulistiwa. Bermulalah musim bunga untuk negara-negara yang berada di hemisfer utara. Kita gunakan bintang-bintang itu sebagai rujukan. Jadi, kalau di sini telah ditandakan zaman berzaman. Bermulanya titik kosong bintang buruj zodiak yang disebut Aries. Dalam bahasa Arab disebut Hamal. Dalam bahasa Melayu disebut kambing gurun. Maka manusia telah dapat kenal pasti bintang itu dan dihitung tarikhnya 21 Mac. Matahari melalui garisan khatulistiwa. Maka negara-negara yang berada di hemisfer utara memulakan musim bunga. Oleh itu, bagi negara China, mereka akan menyambut tahun baru Cina sebelum tanggal 21 Mac. Menunjukkan betapa pentingnya negara-negara yang berada di hemisfer utara di garisan saratan seperti yang ditandakan di sini dan di garisan jadi yang ditandakan di sini, negara-negara itu akan mengalami 4 musim. Maka aktiviti kegiatan mereka akan berubah mengikut musim. Sebab itu perlunya ada takwim, kalender yang tepat. Jadi penandaan inilah akan memberi nilai kepada kita berhubung tentang zatal awim, ulangan. Dia akan berulang. Maka musim bunga akan berulang. Begitu juga musim luruh akan berulang. Musim sejuk akan berulang. Musim panas akan berulang. Berulang dan berulang dan berulang. Jadi oleh kerana berulang, mereka membuat penandaan waktu yang tepat supaya mereka dapat siapkan urusan kehidupan mereka dengan tepat untuk keperluan pertanian tertakluk dengan waktu 3 bulan. Ya, ternakan tertakluk dengan waktu 6 bulan. Begitu juga apa juga keperluan-keperluan. Imam Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya menyatakan bahawa orang yang tinggal di negara Eropah ini aklu zaid, akalnya lebih. Kenapa akalnya lebih? Dia sentiasa berfikir. Kerana dia hidup tertakluk dengan 4 musim. Hasilnya, mereka sentiasa kemaskini apa jua urusan kehidupan mereka. Dengan astrolab ini nanti, kita dapat menghitung untuk tahun-tahun akan datang. 10 tahun akan datang macam mana? Berapa anjakannya? Kerana di sini dia dah buat dah
Mailus, al-mail, nilai kecondongan berdasarkan kecondongan mahwarul ard, iaitu kecondongan paksi bumi. Semuanya telah dibina. Jadi istimewanya Astrolabe ini apabila kita dapat gunakannya, di sini ada sengatan-sengatan nilai-nilai darjah. Jadi dengan Astrolabe tembaga ini, bukan kerana mahalnya harga tembaga, tetapi dengan ini kita boleh menghitung 100 tahun akan datang. Dan kita boleh claim balik 100 tahun yang tertinggal. Dan kita boleh tahu bagaimana perubahan cuaca nanti, anjakan cuaca. Kerana dia dah sediakan kepada kita. Maknanya nilai kecondongan. Mile. Dalam bahasa orang putih dia kata declination of sun. Semuanya telah disediakan untuk kita. Ya, walau bagaimanapun, apabila semua perkara ini daripada analog telah didigitalkan menggunakan kalkulator saintifik, oleh itu manusia sudah mula melupakan alatan ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sehingga bertemu kembali untuk episod yang akan datang, untuk saya jelaskan lagi peralatan-peralatan yang lebih menarik penggunaannya dunia Islam. Hanya di Galeri Aura Islam Bandaraya Iskandar Puteri.